أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian pagi Jumaat, yang mana seperti biasa insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahul Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani rahimahullahu taala. Baik. Pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita iaitu berkenaan tentang sifat yang ke-9, iaitu sifat pengetahuan atau kita kata sifat ilmu. Mari kita akan sambung lagi perbahasan sifat ilmu.
Jadi insya-Allah seperti biasa, insya-Allah selepas daripada ni dan seterusnya hari Jumaat, setiap hari Jumaat kita akan mula pada pukul 8.30. Minta maaf, pukul 7.30. Kita akan mula pada pukul 7.30. Tolong bagi kepada kawan-kawan. Kita akan mula pengajian kita 7.30 sampai 8.30. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ya rabbal alamin. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu. Ni dah masuk dalil dah. Jadi, kita maklum dah. Kita dah hurai baru ni. Sifat dan takluk bagi ilmu. Sifat ilmu dan takluk bagi ilmu kita dah bahas. Dan kita nak ulang sedikit lah. Bahasa dia lah. Kita kadang-kadang seminggu sekali ni kadang kita pun dah terlupa. Bukan kata orang lain, kita sendiri, saya sendiri. Kadang-kadang kita kena ulang balik benda tu. Baik. Jadi sifat ilmu ni sifat apa? Dia katakan sifat ilmu ni panggil sifat pengetahuan. Kita jawi muka surat 24. Tak jawi muka surat 24. Baik. Kita maklum sifat ilmu itu dikatakan terjemahannya iaitu sifat pengetahuan. Dengan Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan itulah. Allah Ta'ala mengetahui semua perkara. Allah Ta'ala tahu dengan semua perkara. Apa semua perkara maksudnya? Allah Ta'ala tahu perkara yang wajib. Allah Ta'ala tahu perkara yang mustahil. Allah Ta'ala tahu perkara yang harus. Macam mana? Ni. Kita ulang sekali lalu. Macam mana yang dikatakan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang wajib? Allah Ta'ala mengetahui perkara yang wajib, iaitu Allah Ta'ala mengetahui diri dia, zat dia dan sifat dia. Allah Ta'ala mengetahui kata zat dan sifat makni dia wajib ada. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kata zat Allah dan sifat makni Allah Ta'ala tu wajib ada. Itu dikatakan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang wajib. Ini Allah Ta'ala mengetahui zat dia tu wajib ada dan sifat dia tu wajib ada. Dia tahu. Dia tahu dengan di dalam sifat ilmu ni kita kata sifat pengetahuan. Kita kata sifat pengetahuan. Baik, itu yang pertama. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil. Allah Ta'ala tahu juga. Tahu. Lagu mana kata tahu? Allah Ta'ala tahu kata diri perkara mustahil. Allah Ta'ala tahu. Contoh. Allah Ta'ala mengetahui kata diri jahil. Dia tahu kata diri jahil itu macam mana. Satu. Dan juga Allah Ta'ala tahu kata kalau diri jahil itu ada pada dia pun dia tahu juga. Dia tahu juga. Tapi tak berlakulah pada Allah Ta'ala. Tapi nak kata diri jahil itu dia tahu. Kalau diri jahil itu berlaku pada dia pun dia tahu juga. Itu sebut dalam kitab-kitab Arab. Dia sebut. Dan juga Allah Ta'ala tahu kata diri jahil itu tak boleh ada pada dia. Itu yang ketiga. Dan Allah Ta'ala tahu juga diri jahil itu tidak boleh ada pada dia. Jadi semua tiga. Yang pertama, diri mustahil itu tiga. Dia keluar tiga situ. Kalau wajib tak apalah. Wajib tu dia keluar kata Allah Ta'ala tahu kata diri dia wajib ada dan sifat dia wajib ada. Itu keluar dua je. Kalau mustahil dia keluar tiga. Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui diri jahil tu apa. Satu. Diri jahil tu Allah Ta'ala tahu. Yang kedua, Allah Ta'ala tahu kata diri jahil itu tidak boleh ada pada dia. Diri jahil itu tidak boleh ada pada dirinya. Pada diri dia. Dan juga Allah Ta'ala tahu kata kalaulah diri jahil itu berlaku pada dia nak jadi macam mana, dia pun tahu juga. Dia tahu dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Itu dia.
Jadi diri jahil Allah Ta'ala tahu. Dan juga diri jahil itu Allah Ta'ala tahu juga diri jahil itu tidak boleh ada pada dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala tahu juga jikalau lah jahil itu ada pada dia, dia nak jadi macam mana, dia tahu juga. Tapi tak berlakulah perkara yang mustahil. Nampak lagi? Itu yang kedua. Kita dah ulang dah sebelum ni. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengetahui perkara yang harus. Macam mana dikatakan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang harus? Allah Ta'ala mengetahui semua daripada perkara. Allah Ta'ala mengetahui semua daripada makhluk dia. Kata harus ada. Bukan wajib. Tapi kita jangan tilik pada ilmu Allah Ta'ala. Semata-mata kita kata perkara yang harus tu Allah Ta'ala tahu. Iaitu diri makhluk. Sebab diri makhluk ni perkara yang harus. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Asal kejadian manusia itu, makhluk ini, dikatakan harus. Itu pada asal. Kita tilik pada asal. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Tetapi, kalaulah kita tilik kepada ilmu Allah Ta'ala, ada kita sekarang ni, ini tengah ada ni. Tidak dikatakan harus, maka dikatakan wajib aridi. Dikatakan wajib aridi. Apa wajib aridi? Wajib yang kedatangan. Wajib kedatangan yang dilihat daripada ilmu Allah Ta'ala. Yang ada di ilmu Allah Ta'ala. Wajib kedatangan tu yang ada di ilmu Allah Ta'ala. Bahawasanya kita ada sekarang ni. Wajib aridi. Sebab apa wajib aridi? Sebab wajib yang ditilik di dalam ilmu Allah Ta'ala. Ataupun nas. Ataupun nas Al-Quran. Itu maksud dia. Habis. Itulah perbahasan kita sebelum daripada ni. Sebab tu kita ulang. Kita ulang 2 kali. Sebab kita ulang tu, kita nak bagi faham sebenarnya. Sebenarnya, pengulangan tu lagi bagus. Daripada terus kita baca kitab, terus ke depan. Tanpa ada pengulangan. Pengulangan inilah bagus untuk kita untuk kita murajaah balik. Untuk kita mengulang kaji balik. Masih lagi dalam ilmu ajar rayu. Sebab saya cerita sifat ilmu ni. Ajar rayu dah tak tahu ke mana dah. Saya bukan cerita pasal sifat hayat. Kita duk cerita benda ulang cerita sifat ilmu. Sebab minggu lepas saya bahas sifat ilmu. Jadi sifat ilmu tu takluk dia Allah Ta'ala mengetahui. Bila sebut mengetahui sifat ilmu lah tu. Hayat tak masuk lagi. Lambat lagi sebab kita bawa masuk dalil. Dalil ajar rayu. Tak buat kitab ajar rayu. Perhati Sebab tu kitab bila dah habis kita belajar, kita tolong tanda situ. Dia kena ada pengulangan. Baik. Habis. Sebab itulah kata ulama, Iza takarrara taqarrara. Apabila kita berulang-ulang, itu semakin kuat, semakin tetap, kejat ilmu kita. Iza takarrara, apabila kita berulang-ulang, taqarrara. Nescaya jadi tetaplah ia dengan pengulangan tadi. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila kita dah jadi tetap, apabila ilmu kita dah tetap, tahaqqaqa, maka jadi sebenarlah ia ilmu kita tadi tu. Bahawa betul. Bahawalah ilmu kita tu betul. Itu bab ilmu. Dari segi ilmu, tak masuk lagi bab dalil ilmu, tak masuk lagi. Tu dia. Habis. Itu kata ulama. Iza takarrara taqarrara. Takarrara. Iza takarrara taqarrara. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila kita berulang-ulang satu-satu perkara, maka itu menjadi tetap lah dengan kita pengulang tadi. Apabila kita semakin tetap,
ilmu kita, maka itu jadilah sebenar ilmu kita. Tahaqqaqa. Habis itu. Baik, kita tengok kitab kita. Dan dalil, ni dia masuk baru dah. Dan bermula dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu. Ni dalil. Disebut dalil di sini, dia panggil dalil apa ni? Dalil akli. Dalil akli. Dalil akli, dalil yang dinisbahkan kepada akal. Dalil akli, dalil yang dinisbahkan kepada akal. Satu lagi saya lupa beritahu tadi. Ta'alluq ilmu itu dipanggil ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Yang ini nyata bagi Allah Ta'ala tu di atas tiap-tiap sesuatu perkara. Nyata bagi Allah Ta'ala tu sifat yang wajib. Nyata Allah Ta'ala tahu. Nyata bagi Allah Ta'ala tu perkara yang wajib. Nyata bagi Allah Ta'ala tu perkara yang mustahil. Nyata bagi Allah Ta'ala tu perkara yang harus. Dipanggil ta'alluq inkishaf. Kemudian ta'alluq ilmu tu ada satu saja, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Baik. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu. Ni. Mana kata dalil Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu? Tengok. Mana dalil dia? Dan dalil. Bila sebut dalil ni apa? Perkara yang menunjuk. Perkara yang menunjuk kepada kita. Tu dalil. Dalil. Bukti kita panggil pun juga dalil. Bukti. Hujjah. Dipanggil dalil juga. Itu dia. Dan dalil atas ada ilmu. Dan dalil ini dan perkara yang menunjuk. Bukti. Mana bukti dia? Ini panggil, itu bahasa Melayu. Bahasa panggil dalil. Dan bermula dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah. Ni. Khabar. Kita fikir tilik. Bila sebut kita fikir tilik, ini kita fikir tilik ni kepada makhluk ini. Kita nampak dengan mata kepala kita. Dan sambil kita berfikir. Dia orang dulu cakap bila sebut kata fikir tilik ni. Fikir sambil dengan kita tilik. Sambil kita pandang dengan mata hati. Sebab tu orang kata fikir tilik. Fikir dan tilik, pandang. Maksudnya, kita pandang dengan mata hati kita. Kita nampak dengan mata kepala kita sambil kita berfikir. Itu maksud dia. Kita pandang dengan mata kepala kita sambil kita berfikir. Contoh, kita nampak alam ni. Tengok, macam mana Allah Ta'ala ada sifat ilmu ni. Kita fikir, kalau tak ada sifat ilmu ni, macam mana nak jadi sesuatu perkara. Ibarat dia ginilah kita. Dunia pun Allah Ta'ala tunjuk dah. Sifat ilmu Allah Ta'ala tunjuk kat kita. Allah Ta'ala beri pada kita ilmu. Baik, bila kita ada ilmu pengetahuan, kita main pengetahuan maka kita boleh berfikir. Bila kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita boleh berfikir, sat lagi ni mengaji pukul berapa? Contoh, fikir tu. Ataupun kita kata, kita fikir diri kita kata, ilmu, ilmu. Ni ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita. Bila kita ada ilmu, bila kita ada pengetahuan, maka kita boleh mengerjakan sesuatu perkara. Tengok, cuba orang tak ada ilmu. Dia nak buat kerja payah. Tengok di dunia Allah Ta'ala tunjuk dah. Orang ni kerja engineering. Sebab apa kerja engineering? Sebab dia ada ilmu bahagian engineer. Dia tahu. Sebab dia ada ilmu bahagian tu. Kalau dia tak ada ilmu tu, dia tak boleh kerja pakai engineer. Dia tak boleh kerja. Nampak ibarat dia kita Allah Ta'ala tunjuk kat kita dah.
Contoh orang ni kata ilmu dia, dia ada accountant, pandai kira. Kita kata dia ni accountant. Dia belajar bab accountant dulu. Tiba-tiba bila dia dengan sebab dia belajar tu, tiba dia boleh bekerja. Nampak tak? Dia boleh buat. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Bila Allah Ta'ala ada sifat ilmu, maka dia mengetahui. Macam kita lah, kita boleh tahu kata aku nak kerja apa. Ya betul. Jazillah betul. Tepat sekali. Ya tepat sekali. Ya perkataan tu bagus. Habis. Kalau dalam bahasa Arab dia kata iza takarrara taqarrara. Kaf betul qaf. Iza takarrara taqarrara. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Itulah ilmu tu lebih kejap ilmu kita. Baik. Dan dalil atas ada ilmu pada Allah Ta'ala itu ialah. Apa dia? Kita fikir tilik kepada makhluk ini. Tengok pada tilik pada makhluk ni cukuplah. Pandang pada makhluk ni. Tengok pada makhluk ni. Tengok pada alam ini. Tengok pada kajian langit dan bumi. Kalau Allah Ta'ala tak ada, kalau kita kata Allah Ta'ala tak ada ilmu, macam mana dia nak menjadikan langit dan bumi? Macam mana dia nak berkehendak? Macam mana dia nak menjadikan dengan sifat kudrat? Sebab tu kita kena fikir dan tilik. Ya tak apa. Dia tak pandai bahasa Arab pun, jadi kita boleh terjemah daripada kalam bahasa Arab pun tak apa dah. Tak apa. Kalau pandai bahasa Arab ni satu bonus lah. Satu bonus. Satu perkara yang bonus bagi kita. Baik. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, pada Allah. Apa tidak berilmu? Yang ini tidak ada sifat pengetahuan. Kalaulah Allah Ta'ala tu tidak ada sifat pengetahuan. Itu maksud kata tidak berilmu. Bukan kita kata orang ni tak ada ilmu, tidak berilmu. Bukan gitu. Berilmu di sini kena kepada sifat. Ada pun cakapan kita kata orang ni tak ada ilmu. Bukan tak ada ilmu langsung, bukan kata tidak ada sifat pengetahuan. Tak. Tu kena faham situ tu. Ada pun nisbah makhluk, kita cakap tu bukan kata tak ada ilmu langsung. Kalau tak ada ilmu langsung, dia tak boleh hidup. Nak makan pun tak pandai. Nak suap, nak makan nasi pun tak boleh. Cuma orang kita bila cakap tak ada ilmu, tidak ada ilmu pada khususan bidang sesuatu perkara. Itu tak apa. Orang ni tak ada ilmu bab ni. Kita tak apa cakap itu. Tapi kita kata orang ni tak ada ilmu ni. Tak ada cakap gitu. Takkan tak ada ilmu nak makan. Dia ilmu juga. Cumanya kita kata dia tidak ada ilmu dari satu bidang. Kita tidak menafikan sifat pengetahuannya. Dia ada sifat pengetahuan. Allah Ta'ala berikan akal pada dia. Ada pun di sini, berilmu di sini dengan mana sifat pengetahuan. Tulis itu. Dobit. Takut ingat Allah tak ada ilmu ke? Berilmu dengan mana sifat pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maka jika Allah Ta'ala tidak berilmu padanya, pada Allah. Jika Allah Ta'ala tidak berilmu, yakni tidak ada sifat pengetahuan padanya, pada Allah. Nescaya adalah ia, ya Allah Ta'ala tu jahil. Dia tu jahil. Bila jahil, macam mana nak jadikan makhluk ni? Contoh kita, tengok kalau orang kata kita jahil. Kita tak pandai nak buat apa dah bila kita jahil. Kita tak pandai nak buat apa dah bila kita kata jahil. Ya, aku jahil dalam bab tauhid lah. Bila sebut apa jahil? Maksud dia tidak tahu berkenaan tentang sifat, berkenaan tentang ilmu tauhid. Itu maksud jahil. Itu maksud kata tak tahu tu.
Habis. Jadi itu dikatakan jahil. Bila sebut jahil, bila sebut kata jahil, maka itu perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu perkara yang mustahil bagi Allah. Baik. Maka apabila jahil ia Allah. Apabila kita kata ni fardu takdir, bukan sungguh, bukan benar ada kat Allah Ta'ala ni. Bukan kata jahil tu ada pada Allah Ta'ala, tak. Ini sebagai huraian nak membuat andaian. Bila andaian nak memberi kita faham lagi. Nak beri kefahaman kepada kita lagi. Sebab tu ilmu tauhid dia kena faham dengan akal. Ilmu tauhid begitu. Adapun bab hukum dia tak boleh menggunakan akal. Ini kena ingat. Ilmu tauhid kena menggunakan akal fikiran kita. Kena faham betul-betul. Kena perah otak kita nak bagi faham. Adapun ilmu fiqh itu fakta. Fakta teori. Kena tahu betul-betul. Bila kita dah tahu kaedah, baru kita boleh kiaskan hukum. Boleh kita kiaskan hukum dengan akal. Tapi bila kita tak mengetahui ilmu fiqh, semata-mata kita hukumkan dengan akal. Itu tak kena, tak tepat. Itu tak tepat. Itu tak betul lah. Orang kata tak betul. Kita dah cerita semalam bab fiqh, al-ahkamu la tubna ala al-khawatiri wa ilhamati. Hukum-hukum itu tidak didirikan, tidak dibinakan di atas lintasan hati dan juga ilham-ilham. Lintasan hati tak boleh guna. Lintasan hati kata gini, ilham pun tak boleh guna juga dalam bab hukum. Habis. Maka apabila jahil ia Allah tentulah tidak menghendaki dan tidak menentu. Apa tidak menentu? Maksudnya tidak menentukan sesuatu perkara. Tulis itu. Lama kita ingat tidak menentu. Aku ni jalan tak menentu. Bukan gitu Bukan tak menentu gitu. Jangan faham itu. Maksud kata Allah Ta'ala itu, apabila dia jahil, tentulah dia tidak menghendaki. Apa maksud tidak menghendaki? Atau tafsir. Dan tidak menentu. Tulis itu. Yakni tidak menentukan akan sesuatu perkara. Yakni tidak boleh nak menentukan sesuatu perkara. Sebab apa? Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala itu jahil. Maka bila sebut kata Allah Ta'ala itu jahil, maka kita tidak boleh menentukan sesuatu perkara. Maka Allah Ta'ala tidak boleh menentukan sesuatu perkara. Termasuk dia. Sebab apa kata tentulah tidak menakir dan tidak menentu? Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Jahil ni apa maksudnya? Bila sebut jahil, itu dengan mana dia tidak mengetahui. Nampak dia ajar kita, nampak? Bila sebut kata jahil, itu dengan mana dia tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui. Itu kata jahil. Dia gini, kalau jahil semata terjahil, dia panggil jahil basit. Bila sebut kata jahil biasa tu, semata-mata jahil, dia panggil jahil basit. Semata-mata jahil, seperti kita kata orang kampung. Kalau orang tanya, ni gapo dia jawab, kalau orang tanya soalan, dia akan jawab, tak tahu. Itu okey lagi kalau kata jahil basit. Tak okey ni jahil murakkab. Tu maklum. Jahil murakkab ni hak pelik sekali. Dia tak tahu buat-buat tahu. Ni masalah ni. Dia dah tidak mengetahui satu hukum, kemudian dia mengeluarkan satu hukum tu dengan jawapan yang dia tidak tahu. Dengan dia tidak mengetahui jawapan itu dengan tidak pasti.
Ini dipanggil jahil murakkab. Bahaya, na'udzubillah min zalik. Jahil murakkab ni jahil yang bersusun. Sebab kita kata bersusun? Yang pertama, dia tu dah tak tahu. Kemudian, dia memberi jawapan dalam keadaan dia tidak tahu juga. Maka bersusunlah jahil itu. Bersusun dengan sebab dia tak tahu. Bersusun satu lagi dengan sebab dia mengeluarkan jawapan tu dengan keadaan dia tidak tahu. Allah Akbar. Itu dipanggil jahil murakkab. Bersusun. Na'udzubillah min zalik, minta jauh daripada kita. Berat Lepas tu kita bebek kalau kita kata kalau orang kampung tu kata jahil basit, tak apa juga. Jahil basit ni maksudnya jahil dengan sendiri dia je. Dia kata aku tak tahu. Bang, nak tanya hukum sikit bang. Orang tanya kita. Bang, saya nak tanya hukum sikit bang. Apa hukum ni, bagian-bagian ni, contoh. Dia pun kata tak tahu. Tak apalah, dia orang awam. Semata-mata orang awam tu kita kata jahil basit. Hak risau-risaunya, dia tak orang awam. Tapi pendakwah. Contoh kita kata. Tu maklum. Kita risau. Apa dia? Dia dah tak tahu. Kemudian dia mengeluarkan jawapan tu dalam keadaan dia tak tahu juga. Murakkab. Murakkab. Habis itu. Kerana adalah ia. Mana? Kerana yang jahil itu dia tak mengetahui. Bila sebut kata jahil, bila sebut kata jahil, dia tak tahu. Dia tidak mengetahui. Sebab tu kita kata jahil. Jahala. Dia tidak mengetahui. Jahala. Baik. Dan apabila ia tak mengetahui, apabila kita kata seorang itu tidak mengetahui, maka apabila ia Allah Ta'ala itu tidak mengetahui, tentulah tak pandai. Jadi tak pandai pula dah lah. Tengok orang kita, makhluk yang Allah Ta'ala tunjuk dah. Bila dia tak boleh jawab soalan, apa maksudnya? Dia tak pandai. Tunggu contoh bagi soalan. Orang lain kita bercakap. Bagi soalan, lepas tu tulis. Aku tak tahu yang ni lah. Apa maksud tak tahu? Bila sebut kata dia tak tahu, maka dia tak pandai. Itu maksud dia. Tu dia. Bila kata tak pandai, bila kita kata Allah Ta'ala tu tak pandai, dan apabila tak pandai, tentulah lemah daripada menjadikan makhluk. Tentulah lemah. Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk ini lemah. Tu dia. Tentulah lemah daripada menjadikan makhluk ini. Macam mana Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk ini dengan ketiadaan ilmu? Tengok kita makhluk ni Allah Ta'ala bagi dah. Contoh orang tukang buat rumah. Jadi bila tukang buat rumah ni, sekurang-kurang dia mesti tahu. Paling kurang basicnya dia kena tahu. Simen. Simen lantai dia kena tahu. Nak gaul pasir dengan simen tu dia kena tahu. Contoh orang paling kurang buat rumah. Maka kalau dia tak mengetahui, macam mana dia nak buat rumah? Ibarat dia gitu. Kalau lah kita kata dia tu tak tahu, macam mana dia nak buat rumah? Nampak? Dia tak boleh buat rumah dah. Sebab dia tak tahu. Nak gaul simen pun tak pandai. Nak bubur pasir sikit ke, nak bubur air sikit ke, tak pandai. Macam mana dia nak jadi tukang buat rumah? Kalau orang tani panggil necang. Bahasa Siang panggil necang. Necang Necang ni panggil tukang tukang. Necang tukang rumah boleh, necang juga. Tukang masak panggil necang masak. Bahasa Siang panggil necang. Habis itu.
Itu dikatakan, bila jahil macam itulah kita juga. Kalau kita kata jahil, kita tak tahu. Maka kita nak buat macam mana? Tak pandailah kita. Bila kita tak pandai, kita jadi lemah. Itu nisbah makhluk. Nisbah Tuhan pun begitu juga. Kalau Allah Ta'ala tidak boleh menjadikan makhluk ini, maka dikatakan Allah Ta'ala tu lemah. Itu dia. Habis. Dan iaitu apa? Yakni lemah daripada menjadikan makhluk. Necang. Lebih kuat lah. Bahasa Siam tu. Bahasa Siam Tengok. Dan iaitu apa? Lemah daripada menjadikan makhluk. Kita kata Allah Ta'ala tu lemah menjadikan makhluk ni. Iaitu batil, itu palsu. Itu tak boleh, itu benda palsu, itu batil. Kalau lah kita kata Allah Ta'ala tu tidak menjadikan makhluk ini batil. Itu benda palsu. Sebab apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa musyahadah? Makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata kita. Dia berdosa. Dia masuk. Dia berdosa sebab dia ilmu tauhid ni ilmu fardu ain. Berdosa besar lah ilmu fardu ain. Haji Kamal Zaman. Dia kalau ilmu tauhid ni, kalau dia tak tahu perkara dalam ijmali. Kalau tafsili lain Contoh kalau dalil macam kita belajar ni, dalil tafsili tu tak wajib lah. Daripada kifayah. Adapun kalau dia tidak mengetahui dalil ijmali Haji Kamal Zaman, yang ini dalil secara umum dalam ilmu tauhid, dalam contoh sifat ilmu, dia tak tahu dalil ijmali, maka itu berdosa. Sebab maklum, sebab ini benda fardu ain. Bila fardu ain, apabila kita menyalahi dengan fardu ain, maka berdosa besar. Sebab fardu ain ibaratnya macam contohlah fardu ain apa? Meninggalkan sembahyang. Dosa tak? Dosa, tapi berdosa apa? Berdosa besar. Bukan dosa kecil. Kalau dosa kecil, senanglah Haji Kamal Zaman. Kita ambil sembahyang, dosa kecil tu tergugur. Gugur dosa kecil. Sebab tu dosa besar tu kena taubat. Macam tu senanglah Haji Kamal Zaman. Dia tak tahu ilmu tauhid secara ijmali. Tak apalah, aku tak tahu, aku ambil sembahyang lah. Siapa ambil sembahyang? Boleh menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu bukan dosa-dosa kecil. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil, senanglah kita ambil sembahyang, gugur dosa-dosa kecil kita. Tak kena ngaji pun tak apa dah, aku ambil sembahyang dah. Alam ngaji tu dosa kecil je. Tak ngaji, kalau tak kena Tuhan pun tak apa. Tak tahu dalil ijmali pun tak apa. Tak. Dalil ijmali tu wajib fardu ain. Ada pun dalil tafsili, macam kita belajar ni dalil tafsili. Itu wajib. Itu dalil tafsili ni fardu kifayah. Nampak lagi ajaran zaman? Habis. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa musyahadah? Makhluk ini dah ada dengan pandangan mata zuhir kita. Dah nampak, dah ada dah. Kita nampak dengan mata zuhir kita dah. Makhluk ini ada dah. Tu maksud dia. Nampak lagi Musyahadah ni pandangan dengan mata zuhir. Dia dalam ilmu tauhid, musyahadah ni dengan pandangan dengan mata zuhir. Adapun musyahadah di dalam istilah ilmu tasawuf, itu dengan pandangan pada mata hati. Ni ingat situ beza situ. Musyahadah dalam ilmu tauhid dengan musyahadah ilmu tasawuf itu berlainan. Musyahadah dalam ilmu tauhid itu pandangan dengan mata yang zuhir. Kita nampak dah alam ni ada. Kita nampak makhluk ni ada dah. Itu pandangan mata zuhir. Adapun musyahadah dalam ilmu tasawuf, itu kita pandang dengan mata hati. Kita nampak segala perbuatan itu
segala perbuatan kita ni, kita musyahadah daripada Allah Ta'ala. Kita pandang kata usaha ikhtiar kita itu tidak boleh memberi bekas. Itu tak apa, tu musyahadah. Tapi musyahadah dalam ilmu tasawuf. Jangan kita campur adukkan tasawuf dengan ilmu tauhid. Tauhid campur dengan ilmu fiqh. Jangan. Kalau ilmu tauhid je. Jangan nak campur. Bila campur tu jadi kesamaran, jadi keliru. Habis. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Tu musyahadah habis. Kalau begitu, kejaplah di hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu. Kejap di hati kita. Apa kejap? Tetaplah teguh di hati kita. Tu kejap. Kejap ni maksudnya teguh dalam hati kita. Teguh dalam hati kita bahawa ada pada Allah Ta'ala tu ilmu. Ada pada Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu. Apa sifat ilmu? Sifat pengetahuan. Sifat pengetahuan. Tu dia. Habis itu. Kalau begitu kejap di hati kita, yang ni teguh di hati kita, bahawa ada pada Allah Ta'ala ilmu, ada sifat ilmu. Apa ni sifat ilmu? Ianya tidak jahil. Allah Ta'ala tu tidak jahil. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakatlah ia pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala. Itulah, apa itulah? Itulah kita kata gini. Itulah yang teguh di hati kita, kata ada pada Allah Ta'ala tu sifat ilmu. Itulah yang kita kata Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu pengetahuan. Yang kita kata Allah Ta'ala tu ada sifat pengetahuan. Ini ada sifat ilmu. Itulah tu khabar. Pengakuan yang sebenar. Yang muafakat, yang membetuli. Yang betul. Pengakuan yang sebenar, yang membetuli, yang betul ia pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala. Betul. Ya, betul. Terima kasih banyak, Jangan Rayu. Baik, habis. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat, yang betul. Ia pengakuan tadi itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Mana dalam Quran? Seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Ini dipanggil dalil apa ni? Dipanggil dalil naqli. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Surah Al-Mujadalah. Ayat yang ke-7. Artinya, adakah tidak nampak engkau? Soal kata engkau tak nampak ke? Dia panggil Hamzah tu, Hamzah istifham. Adakah tidak? Adakah tidak nampak engkau bahawa sungguh Allah Ta'ala mengetahui, ya Allah, akan barang yang ada di dalam langit. Barang tu yang ni apa? Makhluk, kita kata perkara tu barang. Adakah tidak nampak engkau? Engkau tak nampak ke? Salah kita. Akan bahawa sungguh Allah Ta'ala mengetahui, ya Allah Ta'ala, akan barang, akan perkara yang ada di dalam langit dan barang yang ada di dalam bumi. Tak nampak ke? Allah Ta'ala, soalan kata, Allah Ta'ala sebut kata, tak nampak ke kita? Apa perkara yang ada di atas langit dan juga di dalam bumi ni? Tak nampak lagi ke? Situ. Hingga akhir ayat.
Surah Al-Mujadalah lah. Sampai habis ayat. Tu dia. Jadi soalan kata dia nak tanya kita. Dalam ayat ni kata, Allah Ta'ala kata, tak nampak ke engkau bahawa sungguh Allah Ta'ala itu mengetahui? Maksud dia, habis. Ini hingga akhir ayat. Tengok sampai ayat Quran habis lah. Maka nyatalah firman itu. Apa firman itu? Firman Allah Ta'ala lah. Maka nyatalah firman itu bahawa ada pada Allah Ta'ala sifat ilmu. Maka nyatalah daripada ayat Quran tadi tu bahawasanya Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu. Allah Ta'ala tu ada sifat ilmu. Apa maksudnya? Ianya tidak jahil. Jangan terlupa. Bila sebut tidak jahil, apa maksud dia? Dipanggil hukum apa ajar rayu? Bila sebut kata tidak jahil, dia memanglah itu maklum. Dia berkait. Kita ambil dari sifat kudrat lagi aja kawan zaman. Minggu lepas kita dah urai. Kita kata sifat kudrat. Sifat kudrat mestilah dia muafakat dengan sifat iradat. Sifat iradat mestilah dia bermuafakat dengan sifat ilmu. Dia mesti muafakat ketiga-tiga tu. Tapi dia kena main datang dulu dengan sifat ilmu dulu. Sifat ilmu dulu. Istihalah betul. Ajarkan zaman. Bukan kata sifat iradat je. Sifat kudrat pun sekali. Bila Allah Ta'ala tak ada sifat ilmu, macam mana dia nak kehendak? Bila dia tak kehendak, macam mana dia nak menjadikan? Dia tiga. Tiga rantai tu kena tahu. Ajarkan zaman. Bukan dua saja. Tiga. Sifat kudrat masuk sekali. Dia mula-mula kena bahas sifat kudrat dulu. Ajarkan zaman. Nak kata Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala menjadikan, mestilah muafakat dengan sifat iradat. Sifat iradat begitu juga. Allah Ta'ala nak kehendak, mestilah dia kena tahu dulu. Bila kita kata Allah Ta'ala tahu, mestilah melalui sifat ilmu. Takluk tanjizi qadim. Dia boleh berkait semua. Dia berkait tiga tu. Ada muafakat. Habis itu. Jadi maka nyatalah daripada firman Allah Ta'ala tu bahawa ada Allah Ta'ala tu sifat ilmu. Sifat ilmu, ianya tidak jahil, dipanggil hukum istihalah. Dipanggil hukum istihalah. Habis itu. Wallahu a'lam. Jadi kena ingat tiga tu rangkai tu kena berkait. Sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu. Dia bukan berkait semua. Dia tak berkait dua saja, dia berkait tiga. Kalau kita kata ustaz, kalau tak ada sifat ilmu, dia berkait juga dengan sifat hayat. Ni sifat hayat akan datang nak bahas ni. Sifat hayat ni, nak dikatakan Allah Ta'ala tu ada ilmu, mesti kena ada sifat hayat dulu. Tapi kena ingat, bukan kata datang sifat hayat dulu. Sifat Allah Ta'ala tu dia tidak ada terdahulu dan terkemudian. Bukan kata mai sifat hayat kemudian baru datang sifat ilmu. Tak. Dia datang sekali dah. Kata Tok Saleh, jodoh dia sekali dah ada. Sifat hayat, yang apa tu, iradat, kudrat, ilmu. Dia main sekali dah, empat-empat tu. Cuma kita bilang. Kita bilang dari segi nisbah. Kita bilang kata, nak muafakat sifat kudrat mesti dengan sifat iradat. Nak muafakat sifat iradat mesti dengan sifat ilmu. Nak muafakat sifat ilmu, nak kata sifat ilmu mesti ada sifat hayat. Itu dia. Dia kait situ. Berkait saja. Bukan kita kata ada terdahulu terkemudian. Tak. Yang faham situ. Habis itu. Habis. Huraian sifat yang ke-10. Hayatun artinya hidup. Ni panjang lagi ni. Tak apalah. Saya minta maaf lah. Saya berhenti awal sikit dalam 3-4 minit. Sebab stesen kita dah sampai. Kalau nak bahas tu panjang lah. Sekejap lagi pukul 9 saya ada kuliah di Masjid Khairiah sekejap lagi. Tak apalah, kita berhenti minta 3 minit dulu. Minta awal sikit. Baik. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan.
Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini menjadi manfaat pada kita dan dapat kita sampaikan pada mereka yang di luar sana. Sama ada sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita dan juga jiran tetangga kita. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan mendapat manfaat kita pada pagi ini, iaitu tentang sifat ilmu. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adata darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada orang tanya Masjid Akhiriyah tu, saya mengajar kitab Durus Samin, kitab tauhid juga Tapi dalam bab hari ni bab sifat wahdaniyat pula. Durus Samin kitab Syed Daud, dia payah sikitlah kitab ni. Wallahu alam.